Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setengah jam bersama saya, Nik Munirah, Nik Hassan. Tajuk utama Bulletin Pagi hari ini. Kementerian Kesihatan terima permohonan pendaftaran vaksin Pfizer. Kementerian Kesihatan KKM dalam proses untuk meneliti pendaftaran bersyarat vaksin COVID-19 daripada syarikat Pfizer bagi menilai kualiti, keselamatan dan keberkesanan penawar itu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, KKM menerusi bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA menerima permohonan pendaftaran vaksin terbabit pada 15 Disember lalu. Dijangkakan koresponden ataupun libat urus dengan syarikat akan dimulakan pada akhir bulan ini, dan juga NPRA telah pun mengenal pasti 11 orang pakar perubatan dalam bidang yang berkaitan untuk kita melihat kepada dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada Kementerian Kesihatan. Jadi kita mungkin akan mengambil masa lebih kurang 90 hari hingga 120 hari. Tapi kita akan bagi keutamaan untuk kita melihat kepada keselamatan vaksin tersebut dan juga keberkesanan vaksin tersebut. Jelasnya, selain pendaftaran, 4 lagi tahap tata cara kerja sebelum vaksin itu diluluskan di negara termasuk perolehan, keutamaan pemberian kepada golongan rentan, pemantauan serta melihat pencapaian keseluruhan vaksin berkenaan. Mengulas mengenai laporan bahawa Emirat Arab Bersatu UAE akan menyumbangkan 500,000 dos vaksin kepada Malaysia, Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan KKM masih belum menerima sebarang dokumen mahupun laporan ujian klinikal fasa ketiga daripada syarikat pembangun vaksin yang dikatakan daripada China itu. Sementara itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata Malaysia memantau rapat situasi perkembangan COVID-19 di United Kingdom susulan penemuan jaringan virus baru yang tidak terkawal. More important, those returnees from UK will be tested and then will be quarantined for a period of 10 days. So that's what we have been doing. And we hope that that will be sufficient, but we will step up our surveillance for those who are returning from UK. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meminta anggotanya di Eropah untuk meningkatkan langkah melawan coronavirus dan pendekatan lebih tegas dalam menghadapi varian baru yang menular di Britain. Beberapa negara Eropah antaranya Jerman, Itali dan Belgium menggantung penerbangan pergi balik dari United Kingdom dan perjalanan kereta api. Dalam perkembangan sama, Tan Sri Dr. Nur Hisham menjelaskan ada beberapa petugas kesihatan yang masih datang ke hospital untuk bekerja walaupun menunjukkan gejala COVID-19. Mengambil contoh kluster yayasan yang dikesan di Hospital Tengku Ampun Rahimah Kelang Selangor, jangkitan bermula daripada pesakit hemodialisis yang positif COVID-19 dan menjangkiti petugas kesihatan. Petugas itu kemudian menjangkiti petugas lain dan sehingga kini 101 kes positif direkodkan daripada kluster berkenaan. Pemegang permit import AP yang terbukti bersekongkol dengan kartel daging import haram akan dikenakan tindakan tegas termasuk digantung lesen. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, siasatan berhubung kartel daging import haram itu termasuk sekiranya terdapat pemegang AP dan pejabat awam terbabit sedang dijalankan. Jadi pihak yang berwajib ini harus mengambil tindakan bagi membendung masalah ini yang tidak sepatutnya berlaku. Okay? So banyak agensi kerajaan yang terlibat dalam isu ini. Tentu sekali pihak Kementerian KPDN, HEP, pihak Kastam dan sebagainya harus
sama-sama memendung. Biar siasatan dibuat, tentu sekali tindakan akan diambil pada mereka. Ya. Kementerian dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga sentiasa mengaudit daging dan ayam yang akan dibawa masuk ke negara ini bagi memastikan ia berstatus halal. Media sebelum ini melaporkan kata mendalangi penyeludupan daging import dari negara sumber tidak sah termasuk diragui halal dan kualitinya dipercayai menyogok beberapa kaki tangan kerajaan bagi melepasi pemeriksaan di pintu masuk negara. Sebelum ini, sebuah gudang syarikat daging sejuk beku di Taman Perindustrian Senai Johor diserbu pihak berkuasa hasil risikan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS kerana dipercayai terbabit dalam kegiatan menyeludup daging sejuk beku. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi merasmikan aplikasi mudah alih My Paddy Manager yang dibangunkan Institut Penyelidikan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI. Penghasilan aplikasi itu bertujuan membantu petani untuk menguruskan penanaman padi agar lebih efisien dan sistematik. Aplikasi My Paddy Manager yang dilancarkan sejak Jun lalu itu kini dimanfaatkan oleh 200 pesawah. Aplikasi ini tentu sekali akan dapat menggalakkan penglibatan anak-anak muda dalam perusahaan. Bukan saja paddy, but in agriculture sector as a whole. Jadi ini merupakan sebahagian daripada inisiatif supaya industri ini bergerak ke arah IoT dan penggunaan aplikasi-aplikasi yang akan membantu untuk meningkatkan industri ini pada keseluruhannya. Selain berfungsi membantu petani menguruskan penanaman padi dengan memberi mesej peringatan, ia juga menyenaraikan jadual aktiviti setiap penanaman padi. Menerusi aplikasi itu, ia dapat meningkatkan kadar pematuhan aktiviti penanaman padi mengikut amalan terbaik bagi setiap jenis padi yang ditanam. Aplikasi ini turut memberikan gambaran prestasi hasil penanaman padi yang telah dilaksanakan serta membantu petani menetapkan sasaran bagi musim penanaman akan datang. Aplikasi My Paddy Manager ini boleh dimuat turun menerusi Apple App Store dan Google Play Store. Malaysia berpotensi untuk menjadi antara pusat pelancaran roket di rantau ini. Dengan kemudahan dan kepakaran yang ada, potensi itu diserlahkan dengan pelbagai kerjasama dengan rakan strategik termasuk dari negara jiran. Kerjasama ini dilihat batu loncatan menuju sinergi yang lebih besar, terutama dalam pengembangan teknologi roket dan ruang angkasa pada masa hadapan. Kerjasama strategik itu dizahirkan pada pelancaran roket demonstrator altitude rendah atau Low Altitude Demonstrator LAD di Felcra Seberang Perak semalam. Roket berkuasa hybrid ini dibangunkan oleh syarikat Equatorial Space System ESS dari Singapura. Pelancaran ini dijayakan dengan kerjasama dengan syarikat dan universiti di Malaysia iaitu MTC Engineering Sdn Bhd, Makmal Penyelidikan Bahan Bertenaga Tinggi UiTM MTC Hamrel serta Space In Sdn Bhd dari USM. Alhamdulillah kita berjaya dengan kerjasama ini, kita dah berjaya lancarkan roket yang sepanjang 1.5 meter pagi ni yang lebih kurang I think about more than 1 kilometer. And I don't see a reason why Southeast Asia should not become the epicenter of the launch business in the years to come. And then Malaysia one of the potential. Most definitely. I think the synergies are incredible. And we couldn't be more thrilled to be working together with our partners here. Teruja dengan kejayaan itu, Simon berkata, pihaknya bersedia untuk kembali ke Malaysia untuk menjalankan lebih banyak ujian roket yang lebih pantas dan jauh. Kita dapat exercisekan sekali macam mana kita boleh kolaborasi dengan in future. Dia sediakan roket teknologi, kita sediakan mission control, kita sediakan space, regulation dan sebagainya. Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur yang mendengar kes rasuah Datuk Seri Bom Motaradin dan isterinya, Datin Seri Zizi Izzat amat kecewa kerana terpaksa melapangkan perbicaraan kes yang sepatutnya bersambung minggu ini. Ia berikutan Ahli Parlimen Kinabatangan itu perlu menghadiri sidang Dewan Undangan Negeri Dun Sabah.
Hakim Rozina Ayub turut menegur tindakan Peguam Datuk Seri Bong Mota yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah kerana lewat menghantar surat kepada mahkamah pada 17 Disember lalu bagi memohon perbicaraan yang ditetapkan semalam sehingga 24 Disember dilapangkan. Semalam sepatutnya ditetapkan untuk pihak pembelaan menyambung soal balas saksi pendakwaan ke-9 Pegawai Khas bekas Pengerusi Felkra Nazrul Aswad. Peguam Datuk K. Kumarendran yang mewakili Zizi Izzat berkata, pihaknya mengambil tanggungjawab penuh terhadap teguran itu dan memohon maaf kepada Rozina bagi pihak Peguam Bela Datuk Seri Bong Mota M. Atimulen yang tidak dapat hadir ke mahkamah. Seorang lelaki bergelar ustaz yang juga pengusaha madrasah di Kelantan yang lebih dikenali sebagai Ustaz Budak dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kota Baru semalam atas pertuduhan melakukan kelucahan melampau terhadap seorang lelaki di sebuah hotel Rabu lalu. Syamsul Zaman Syukri, 32 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Ibrahim Muhammad Gulam. Mengikut pertuduhan, Syamsul Zaman didakwa melakukan kelucahan melampau terhadap seorang lelaki berusia 30 tahun termasuk mencium pipi mangsa pada 1.15 pagi 16 Disember lalu di sebuah bilik hotel. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM3,000 dengan seorang penjamin. Semakan semula kes ditetapkan pada 21 Januari depan untuk serahan dokumen. Seorang pengawal keselamatan dijatuhi hukuman penjara 8 tahun dan 4 sebatan selepas mengaku salah melakukan amang seksual terhadap cucu tirinya. Keputusan dibuat Hakim Mahkamah Session Kuala Terengganu, Noriah Osman. Mengikut pertuduhan, lelaki ini didakwa melakukan amang seksual terhadap mangsa berusia 8 tahun di pondok rehat sebuah taman permainan di Dungun 4 petang pada pertengahan Oktober lalu. Perkara sama turut dilakukan terhadap mangsa di sebuah rumah di Dungun pada 4 November lalu. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan 2 sebatan bagi pertuduhan pertama dan penjara 3 tahun dan 2 sebatan bagi pertuduhan kedua. Hukuman akan berjalan secara berasingan bermula tarikh tertuduh ditahan pada 7 November lalu. Terpaksa menghidu bau busuk setiap hari selain berdepan masalah lalat. Itu dilema yang dihadapi 500 penduduk di Taman Sinar Sedeli, Tanjung Sedeli, Kota Tinggi, Johor sejak 2 bulan lalu. Isu pencemaran bau busuk dari tempat pembuangan sampah yang terletak hanya beberapa ratus meter daripada penempatan penduduk bukan perkara yang baru. Ketua Kampung Tanjung Sedeli, Muhammad Khalil Samsudin berkata, masalah berkenaan berpunca dari kegagalan pihak berwajib memungut sampah mengikut jadual. Aduan yang kita terima ni, sampah ni dulu kita ada 2 tempat. Satu dekat bandar tu. Lepas tu pihak yang wajib tutup di sana, buka di sini. Jadi buka di sini jadi jadi besarlah di sini. Bila dilambakkan di semua di sini tu, kesannya tu pada penduduk sekeliling ni lah pula. Yang timbulnya lalat, bau, kesihatan dan budak-budak kecil membahayakanlah. Justru penduduk mendesak agar pihak berwajib mengambil langkah segera bagi mengatasi masalah berkenaan. Selain menambah tong sampah, penduduk mahu kerja-kerja mengangkut sampah dilakukan secara berkala dan kerap agar masalah berkenaan dapat diatasi sepenuhnya. Dulu sebulan kadang-kadang seminggu 2 kali ada angkat, kadang-kadang 2 minggu sekali. Sekarang dah terus tak ada angkat lagi dah sampahnya. Tikus ada, lalatnya, dengan apa tu ularnya pun ada juga kat sini. Itulah masalah. Baunya lagi satu. Lalat pun tak saya cerita lah tu, nak makan pun tak boleh, nak tidur pun tak boleh. Lalatnya yang terlalu banyak di tempat kami. Kami minta tolonglah pihak berwajib tu, tolonglah angkat sampah di tempat kami ni. Tolong sangat-sangat. Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Sedeli, Rasman Ithnin berkata, isu berkenaan telah dikemukakan di mesyuarat tindakan daerah sebanyak 2 kali. Menurut beliau, antara faktor masalah sampah itu berlaku adalah kerana kawasan Pekan Sedeli dan Perkampungan Sedeli bukan terletak di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan PBT. Buat masa sekarang saya mencadangkan supaya pihak penduduk-penduduk di kawasan Sedeli seperti mana yang Kejora adakan tong, hanya tong besar
letak di Taman Sinar, memang yang ada agak jauh, tapi silalah buang sampah sementara yang disediakan oleh majlis daerah. Masalah banjir kilat setiap kali hujan lebat membelenggu penduduk Taman Perumahan Ceratin Damai di Kuantan Pahang sejak 7 tahun lalu boleh dianggap selesai. Sejak laporan mengenainya disiarkan menerusi Buletin Utama Jumaat lalu, pelbagai pihak tampil berjanji untuk mengatasi masalah itu. Sistem peparitan sementara di kawasan perumahan terbabit juga turut dibina. Masalah banjir kilat di Taman Perumahan dihuni 250 keluarga ini berlarutan sejak 2013. Susulan laporan Buletin Utama, wakil rakyat kawasan ini membiayai kos menggali parit sementara untuk mengalirkan limpahan banjir sebelum sistem peparitan lebih sempurna dibina. Sebelum ini, masalah sama turut diadukan kepada pelbagai pihak termasuk Majlis Pembandaran Kuantan MPK, tetapi tiada tindakan diambil. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada pihak TV3 kerana buat liputan. Jadi pihak tertentu datang untuk mengambil inisiatif macam mana untuk mengatasi untuk asal peparitan. Kita minta sangatlah daripada pihak-pihak tertentu tadi dapat menyelesaikan apa yang telah berlaku, apa yang telah dicakapkan ini sebagai menjadi kenyataan lah. Pelbagai pihak turut mempersoalkan bagaimana sijil layak menduduki CF Taman Perumahan ini diluluskan MPK sedangkan sistem peparitan masih tidak sempurna. Saya gembira dan rindu bertemu rakan di Malaysia. Itu luahan Muhammad Adam Daniel Muhammad Roy, 12 tahun yang dapat pulang ke tanah air bersama dua adiknya serta ibu mereka warga negara Thailand setelah terkandas selama 9 bulan di negara itu. Mereka berterima kasih kepada semua pihak yang membawa mereka pulang ke Malaysia dan tidak sabar untuk kembali bertemu rakan di sekolah. Tiga beradik itu tiba di Sungai Golok, Thailand bersama ibunya dari wilayah Yala semalam menggunakan kenderaan milik kerajaan negara itu. Urusan dokumen perjalanan tiga kanak-kanak itu diuruskan oleh wakil dari Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla. Bulan 1, 2021. Gembira tak nak pergi sekolah? Gembira. Beritahu kawan-kawan. Gembira balik Malaysia dapat sekolah. Rindu tak? Rindu sekolah, cikgu, kawan semua. Hari ini dah sampai hajat akad. Ada mohon konsul, ada mohon kerajaan Thailand pun semua, adik-adik pun semua dah tolong akad. Hari ini dah tercapai lah hajat akad nak balik Malaysia. Anak-anak pun semua. Terima kasih banyak-banyak sebelah Thailand, sebelah Malaysia. Hari ini anak-anak dah boleh balik sekolah lah. Sakinah pulang ke Thailand pada 16 Mac lepas untuk memperbaharui visa perjalanan yang telah tamat tempoh. Namun 2 hari kemudian, Kerajaan Malaysia mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan menutup pintu sepadan hingga menyebabkan mereka terkandas di Thailand. Sakinah berkahwin dengan warga Malaysia Muhammad Roy Abdul Rahman yang berasal dari Kampung Kubang Panjang, Pasir Mas, Kelantan 17 tahun lalu. Bagaimanapun, September lalu, suaminya meninggal dunia akibat kanser. Sakinah dan 3 anaknya kini menjalani kuarantin wajib di stesen kuarantin Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Negeri di Kota Baru. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Bertemu kembali. Korea Selatan mencatatkan angka kematian harian tertinggi akibat COVID-19 sejak kes pertama dilaporkan di negara itu. Perkembangan itu memaksa kerajaan mengetatkan peraturan pergerakan dengan yang terbaru, larangan perjumpaan membabitkan lebih daripada 4 orang di Seoul dan sekitarnya. 24 kematian dicatatkan dalam tempoh 24 jam lalu dengan 926 kes positif baru. Lonjakan itu mengakibatkan jumlah katil di unit rawatan rapi ICU tidak mencukupi untuk kegunaan pesakit kronik. Pemangku Datuk Bandar Seoul berkata, kini hanya terdapat 4 katil kosong di ICU di bandar itu. Menurut pihak berkuasa, sekurangnya 2 penduduk Seoul meninggal dunia bulan ini ketika menunggu untuk mendapatkan rawatan di hospital.
Jumlah kes melonjak yang berpusat di ibu kota dan kawasan sekitarnya telah menyaksikan kes harian meningkat menjadi lebih daripada 1,000 beberapa kali dalam seminggu. Korea Selatan setakat ini mencatatkan 698 jumlah kematian. China merekodkan 23 kes positif COVID-19 berpusat di tanah besar China, termasuk 21 kes dan 2 penularan tempatan. 2 kes tempatan itu masing-masing dilaporkan di Liaoning dan Heilongjiang. 4 kes import pula dilaporkan dikesan di Shanghai. Tiada kematian direkodkan dalam tempoh 24 jam. Sementara itu, 4 individu discharge dari hospital manakala 277 lagi masih dalam rawatan. Setakat hari ini, 86,852 kes positif direkodkan di China dengan keseluruhan 318 pesakit masih dirawat. Secara keseluruhan, sejumlah 81,900 telah discharge dari hospital, 4,634 meninggal dunia akibat wabak dengan 208 kes asimptomatik dengan dalam perhatian. "15 kes penularan tempatan direkodkan di New South Wales, separuh daripada jumlah kes sehari sebelumnya. Penurunan jumlah kes itu memberikan sedikit kelegaan kepada pihak berkuasa wilayah ini. Kesemua 15 kes positif berkenaan mempunyai kaitan dengan kluster Avalon yang dinamakan sempena sebuah komuniti yang terletak di utara perairan Australia, 20 km dari pusat bandar. Siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar dari mana dan bagaimana kluster itu tercetus masih dijalankan. Kluster Avalon setakat ini telah merekodkan 38 kes positif. Kemarin sebanyak 35,578 ujian saringan dilakukan di seluruh New South Wales, jumlah paling tinggi ujian yang dilakukan dalam sehari. Sehingga Rabu tengah malam ini, orang ramai hanya dibenarkan keluar dengan 5 tujuan sahaja, iaitu hal-hal berkaitan perubatan, bersenam, membeli barangan keperluan, bekerja dan kes-kes kecemasan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan, kami mulakan dengan perkembangan Liga Perdana Inggeris. Chelsea kembali mencatat kemenangan selepas cemerlang menewaskan West Ham 3-0 awal pagi tadi. Apa yang menarik, kemenangan itu menyaksikan skuad bimbingan Frank Lampard kini menghuni tangga ke-5 Liga. Berikut keputusan penuh perlawanan di antara Chelsea menentang West Ham di Stamford Bridge. Gol-gol Chelsea dijaringkan oleh Thiago Silva seawal minit ke-10 dan Tammy Abraham minit ke-78 dan 80. Kemenangan itu bukan sahaja meletakkan Chelsea di tangga ke-5, malah ia juga menyaksikan pencabar utama sebelum ini Tottenham Hotspur jatuh ke tangga ke-6. Sementara itu di Turf Moor, Burnley mencipta kejutan selepas menundukkan Wolves 2-1. Burnley bermula baik apabila membuka tirai jaringan menerusi Ashley Barnes pada minit ke-35 sebelum Chris Wood menggandakan jaringan pada minit ke-51. Sekalipun Wolves cuba bangkit menerusi Fabio Silva yang menyempurnakan sepakan penalti pada lewat permainan, ia sudah terlambat untuk menyekat Burnley yang kini naik ke tangga ke-16 Liga. Empat perlawanan Liga Sepak Takraw STL berlangsung semalam menyaksikan Kuala Lumpur Thunder masih sukar dicabar mana-mana pasukan. Pendahulu saingan itu berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah selepas cemerlang menundukkan Perak Bison dalam aksi straight set. Turut melakar kemenangan adalah Kelantan Warriors, Penang Black Panthers dan tidak ketinggalan Negeri Sembilan Antlers yang menewaskan Selangor Pistons. Beraksi di Stadium Titi Wangsa, Negeri Sembilan Antlers diarah bekerja keras ketika turun menentang Selangor Pistons. Membariskan Syahmi Ikhwan Safarudin selaku tekong, Hafizul Hayazi Anan apit kanan dan Zul Effendi Sumari apit kiri. Negeri Sembilan Antlers mendapat tentangan sengit daripada Selangor Pistons sebelum menang 21-17 di set pertama. Masuk set kedua, Negeri Sembilan Antlers berjaya menguasai gelanggang dan hasilnya anak buah Syahibul Mazlan cemerlang menotahkan kemenangan 21-7 sekaligus meraih kemenangan kedua berturut-turut selepas mengatasi Johor Tigers Ahad lalu. Tamat minggu kelima, Negeri Sembilan Antlers berada di tangga kelima
dengan 14 mata sambil Kuala Lumpur Thunder kekal selaku pendahulu dengan 24 mata. Konfederasi Hoki Malaysia MHC secara rasminya mengumumkan pelantikan bekas pemain kebangsaan A. Kanagi untuk mengendalikan skuad Young Tigers yang akan mengambil bahagian dalam saingan kategori wanita Liga Hoki Malaysia MHL musim 2021. Pelantikan Kanagi dilihat satu perkembangan positif MHC dalam melahirkan lebih ramai jurulatih wanita. Saya ucapkan terima kasihlah pada MHC kerana memberi peluang kepada saya untuk bawa tim ni. So saya akan dengan coaches saya ada 2 orang dan seorang manager, kami akan buat yang terbaik lah. Maksudnya pasukan ni pasukan remaja. So objektif utama dia untuk expose pemain-pemain ni yang mana kita dikenal pasti pemain-pemain ni akan mewakili negara suatu hari nanti. 24 pemain telah dipilih untuk menyertai skuad Young Tigers ini, terdiri daripada pemain-pemain berpotensi menerusi kempen Piala Tun Razak yang lalu, namun tidak terpilih dalam skuad projek khas 2026 kendalian Nasihin Nubri Ibrahim. Sekian paparan pagi ini, terus patuh SOP dan jaga diri. Saya Nik Munira Nik Hassan. Salam hormat dan Assalamualaikum.